Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Malam ini kita akan sambung perbincangan kita tentang Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Moga-moga kisah dan perjalanan hidup Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi pengajaran kepada kita semua dan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semalam saya bercerita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab yang dibawa pulang daripada masjid menuju ke rumahnya. Apabila sampai di rumah, Sayyidina Umar Al-Khattab mahu mendapatkan kepastian adakah pembunuhannya berpunca daripada tidak bersetuju dan redanya rakyat kepadanya. Dan dia juga mahu kepastian siapakah yang meredai mereka, yakni meredai Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan siapakah yang memarahinya dan membencinya. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tak kala ayahku ditikam, khasyiya an yakuna lahu dhanbun 'indal muslimin. Dia takut dia memiliki dosa di sisi orang ramai. La ya'lamuhu, dosa yang dilakukannya tidak diketahui olehnya. Maka dia memanggil Abdullah bin Abbas. Wa kana yuhibbuhu. Sayyidina Umar sangat mengasihi Abdullah bin Abbas. Dan dia berkata, uhibbu an tu'lima li amral muslimin. Aku sangat suka agar engkau memberitahu kepadaku tentang urusan orang-orang Islam sekarang. Abdullah bin Abbas pun keluar dan bertanya orang ramai tentang tikaman yang berlaku terhadap Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Maka semuanya berkata, demi Allah kami benar-benar bercita-cita kalau Allah boleh memanjangkan dan menambahkan usia Sayyidina Umar Al-Khattab lebih daripada umur-umur kami. Abdullah bin Abbas pun pulang bertemu dengan Sayyidina Umar dan berkata, wahai Amirul Mukminin, ma ataitu ala mala'in minal muslimina illa yabkun wa ka'annahum faqadul yawma abna'ahum. Aku menemui ramai di kalangan orang Islam melainkan mereka semua menangisinya, seolah-olah mereka kehilangan anak-anak mereka pada hari ini. Tak kala Sayyidina Umar diletakkan, dibaringkan di rumahnya pada waktu duha hari Rabu, orang-orang ramai pun mulalah bertolak mengikuti Sayyidina Umar Al-Khattab ke rumahnya. Wa ka'annahum lam tusibuhum musibatun min qabl. Seolah-olah tidak berlaku apa-apa musibah kepada mereka sebelum ini. Hanya mereka berselisih dalam menentukan musibah yang dikenakan
pada Saidina Umar. Dan tahap bahayanya luka yang dirasai oleh Saidina Umar. Ada di kalangan mereka mula berkata, la ba'sa alaihi wa isabatuhu khafifah. Tidak ada masalah terhadap Saidina Umar kerana tikaman itu hanya ringan sahaja. Luka itu biasa sahaja. Dan ada sebahagian lagi pula berkata isabatuhu khatirah. Tikaman itu sangat bahaya. Wa nakhsha alaihi al-maut. Kami bimbang dia akan meninggal dunia. Fada'u lahu tabiban. Maka orang ramai pun menjemput seorang doktor bagi merawat dan melihat luka yang ada pada Saidina Umar. Tak kala datangnya tabib, doktor itu, saqahu nabidhat tamar, memberi minum kepada Saidina Umar air celupan daripada buah tamar, iaitu biji-biji buah tamar yang diletakkan, diperapkan bersama dengan air dan dibiarkan beberapa ketika di dalam air agar rasanya manis. Walaysa huwa an-nabiz al-ma'ruf, bukan nabiz yakni tuak yang diketahui ramai, yang diharamkan, yang memabukkan pada sudut syarak, iaitu nabiz ni maknanya air manisan daripada biji-biji kurma yang dicampurkan dengan air, diperap lebih kurang beberapa ketika. Diberi minum kepada Saidina Umar. Fakharaja nabidhu tamri min jawfihi safian. Tiba-tiba keluar semula air tamar itu daripada rongga, daripada perut Saidina Umar dalam keadaan betul-betul air tamar. Dia minum air tamar, keluar air tamar juga. Kemudian diberi minum kepada Saidina Umar susu. Fakharaja al-labanu min jawfihi khalisan. Demikianlah keluar juga susu daripada perutnya yang luka, yang ditikam, khalisan. Susu, sebenar susu. Minum susu, keluar susu juga. Maka doktor pun mengetahui dan meyakini anna darbah nafizah. Tikaman itu memang menebusi perutnya. Wa annal isabata khatrah, memang tikaman itu sangat bahaya, critical. Maka doktor pun berkata kepada Sayyidina Umar, ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, berilah janji ketetapan apa yang engkau kehendaki, maka sesungguhnya engkau akan meninggal dunia. Sayyidina Umar pun berkata, laqad sadaqani at-tabib, doktor ini memang bercakap benar denganku. Walau qala ghairu dhalik, kalau orang lain daripada dia berkata demikian, lakadzabani, dia berbohong denganku. Orang ramai pun mendengar berita yang disebut oleh doktor itu, semuanya mula menangis. Bakau, semuanya menangis. Fanahahum Umar min an dhalik. Umar melarang orang-orang yang menangis tentang cerita hampir ajalnya. Waqal, dia berkata, la tabkuna alaina, jangan engkau menangisiku. Man kana bakiyan falyakhruj, siapa yang menangis keluar, kata Sayyidina Umar, keluar daripada rumah ini. Orang ramai pun masuk bertemu dengan Sayyidina Umar, menziarahinya, memberikan ketenangan kepadanya dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya dan memujinya terhadap apa-apa kebaikan yang pernah dilakukannya. Tiba-tiba datang seorang anak muda di kalangan orang Islam, di kalangan orang ramai. Tiba-tiba datang seorang anak muda menziarahi Sayyidina Umar dengan berkata, Abshir ya Amiral Mu'minin, bergembiralah wahai Amiral Mu'minin. Bibusyarallahi lak, dengan khabar gembira yang dijanjikan Allah kepadamu. Fa anta sahibu Rasulillah, engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laka qadamun fil Islam, bagi engkau orang-orang yang mendahului menganut Islamnya. Wahiya ma qad alimtu, wahiya ma qad alimta, itulah yang engkau ketahui. Laqad wahiya ma qad alimtu, itulah yang aku ketahuinya. Walaqad wullita fa'adalta, sesungguhnya engkau telah dilantik menjadi pemimpin,
engkau melakukan keadilan. Wala'an ya Amirul Mukminin, sekarang merupakan janji syahid bagi engkau pada jalan Allah. Faradda alaihi Umar qailan, Sayyidina Umar pun menjawab kepada lelaki anak muda ini dengan berkata, wadattu law kana dhalika kafafan. Aku bercita-cita kalau itu sudah cukup bagiku, sudah memadai bagiku. La alayya, tidak ada apa-apa kesalahan azab yang akan dikenakan kepadaku. Walali, dan tidak ada apa-apa anugerah yang akan diberikan kepadaku. Dah apa dah, cukup dah. Kalau aku tidak dikenakan azab dan aku tidak diberi apa-apa pahala dan ganjaran pun dah apa dah. Yang penting kafafan, aku selamat, cukup. Walamma qamal ghulam, tak kala si pemuda ini bangun, wa kharaja min majlisihi, mula nak keluar daripada majlis pertemuannya dengan Amirul Mukminin, nazara Umaru ilaihi, Sayyidina Umar melihat kepadanya. Fa idan thawbuhu tawil, tiba-tiba kelihatan jubahnya agak panjang, yajurru 'alal ardi, mengheret ataupun sampai ke bumi. Fanadahu Umar, Sayyidina Umar memanggilnya semula. Walamma waqafa amamahu, tak kala anak muda ini berdiri di depan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pun berkata, ya bana akhi, wahai anak saudaraku, irfa' thawbaka, cuba engkau angkatkan sedikit jubahmu. Fa innahu anqa li thawbika, kerana ia boleh membersihkan bajumu. Wa huwa wa arda li rabbika, dan itulah yang lebih diredai oleh Tuhanmu. Wa kallamahu Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas bercakaplah dengan Sayyidina Umar, menyatakan kelebihannya, memuji Sayyidina Umar, dan memang pujian Sayyidina Umar daripada Abdullah bin Abbas ini, huwa sadiqun fima qalahu, dia memang benar dalam perkataannya. Wa kana mimma qalahu, di antara apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas di depan Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, laqad sahabta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau menemani Rasulullah, fa ahsanta sahbatahu, engkau bersahabat dengan penuh kebaikan dengan Rasulullah. Summa faraqtahu, kemudian engkau berpisah dengan Rasulullah, wa huwa anka radin, dalam keadaan Rasulullah merestuimu. Summa sahabta Abu Bakrin, kemudian engkau menemani Abu Bakar, fa ahsanta sahbatahu, engkau melakukan kebaikan persahabatan dengannya. Summa faraqtahu, kemudian engkau berpisah dengan Abu Bakar dalam keadaan Abu Bakar merestui apa yang datang daripadamu. Kemudian engkau bertemankan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahsanta sahbatahu, engkau telah melakukan banyak kebaikan dalam persahabatanmu dengan sahabat-sahabat Nabi. Wala in faraqtahum, jika kamu akan berpisah dengan mereka, la tufariqannahum, kamu wahai Amirul Mukminin benar-benar akan meninggalkan mereka. Wahum anka radun, mereka semua sangat meredai dan merestui apa yang datang daripadamu wahai Amirul Mukminin. Innaka la Amirul Mukminin, engkau memang benar-benar penjaga orang-orang Islam. Wa aminul mu'minin, orang yang amanah dalam mengurus orang-orang yang beriman. Wa sayyidul mu'minin, dan memang penghulu kepada orang-orang yang beriman. Taqdi bi kitabillah, kamu berhukum dengan kitab Allah. Wa taqsimu bis sawiyah, kamu membahagikan dengan penuh sama rata. Wa laqad kana islamuka izzan, sesungguhnya keislamanmu adalah kemuliaan. Wa imaratuka fathan, pemerintahanmu adalah pembukaan empire dan tanah air umat Islam. Wa qad mala'ta al-ardu adlan, engkau telah memenuhi bumi ini dengan keadilan. Abdullah bin Abbas memuji Sayyidina Umar untuk menenangkannya, dan pujian itu memang betul-betul pujian yang betul. Fa'ajabahu kalamu bin Abbas,
perkataan Abdullah bin Abbas itu menimbulkan rasa takjub oleh Sayyidina Umar. Fastawa jalisan, dia bangun duduk. Dalam keadaan dia berbaring, dia pun bangun duduk. Waqal, dia pun berkata kepada Abdullah bin Abbas, wa kana ma'ahu Ali bin Abi Talib, bersama dengan Abdullah bin Abbas Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Umar terus berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, atashhadu li bihada ya bin Abbas indallah? Adakah engkau benar-benar akan menjadi saksi dengan ceritamu ini di hadapan Allah untukku, wahai Abdullah bin Abbas? Tu, ini penyaksianmu di hadapan Tuhan nanti. Kata Abdullah bin Abbas, na'am, ana ashhadu laha bika indallah. Aku akan menyaksikan dengan penuh kebaikan ini denganmu di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Sayyidina Ali bin Abi Talib langsung juga berkata, wa ana aidan ashhadu laha bika indallah. Aku juga menjadi saksi dengan segala kebaikan itu denganmu di sisi Allah nanti, wahai Amirul Mukminin. Orang ramai pun mula masuk menziarahi Sayyidina Umar, memujinya, dan mereka memang benar-benar berkata dalam pujian mereka. Antara mereka juga berkata, jazakallahu khairan ya Amirul Mukminin. Moga-moga Allah Ta'ala membalasmu dengan penuh kebaikan, wahai Amirul Mukminin. Kunta, orang yang datang bercerita, engkau begini, wahai Amirul Mukminin. Summa yang sadifu, kemudian yang datang beredar. Wa yaji'u akharun, datang orang lain memujinya. Demikianlah berduyung-duyung orang ramai datang memuji Sayyidina Umar Al-Khattab dengan tujuan untuk menenangkan hatinya kerana dia berada dalam kesakitan tikaman yang dahsyat. Dan semua pujian itu benar. Wa qad radda alaihim Umar qailan. Sayyidina Umar menjawab terhadap segala pujian orang ramai dengan katanya, abil imarati tuzakkunani? Adakah dengan sebab pemerintahan ini engkau memuji dan memujaku? Adakah dengan sebab kepimpinan ini? Laqad sahabtu Rasulullah. Aku memang menemani Nabi. Dia meredaiku. Aku menemani Abu Bakar. Aku dengar dengan arahan Abu Bakar dan aku mentaatinya. Abu Bakar mati, aku menjadi orang yang setia mendengar arahannya dan taat patuh segala ketetapannya. Wa ma asbahtu, tidaklah aku berpagi-pagi akhafu ala nafsi, yang aku bimbang terhadap diriku, illa imaratukum hadhihi, pemerintahan kamu ini. Setiap pagi aku bangun dan aku bimbang berlaku terhadap diriku tentang pemerintahan ini. Wa wallahi lawadattu wa anni najautu minha kafafan la alayya wa la li. Demi Allah, aku bercita-cita benar-benar sesungguhnya aku selamat daripada pemerintahan dan kepimpinan ini, kafafan, menjadi orang yang cukup selamat daripada azab. La alayya, walaupun tidak ada apa-apa tanggungjawab kepada saya. Walali, tidak ada apa-apa bahabuan untuk saya. Wallahi, demi Allah, kalau demi Allah aku benar-benar bercita-cita aku keluar daripada pemerintahan ini sebagaimana aku masuk di dalam kepimpinan ini. La ajrali wala wizrali, walaupun tidak ada apa-apa pahala untukku, tetapi juga tidak ada apa-apa dosa untukku. Cukup, tak apa, kosong. Mudah cakap aku nak, kalau boleh kosong tak apa dah. Tak kala Sayyidina Umar ditikam dengan belati Abu Lu'lu'ah, ia memberi kesan yang besar terhadap anaknya. Sayyidina Umar ni terkenal dengan backhandnya, dengan kasarnya. Bagaimana cerita-cerita yang hebat tentang Sayyidina Umar. Darah merah. Malam ni tu pakai baju merah ni, pakai serban
Merah ni. Abang Nurul kita, adik Nurul kita kata merah ustaz malam ni. Merah ni nak cerita tentang anak Saidina Umar. Saidina Umar bengis dengan orang-orang yang menentang Islam. Dan terkenal di zaman jahiliyahnya. Darah panasnya juga mengalir dalam diri anaknya. Di dalam diri anaknya. Ta'athara ibnuhu Ubaidullah bin Umar. Terkesan dalam diri anaknya Ubaidullah bin Umar. Ubaidullah, bukan Abdullah. Ubaidullah. Abdullah anak dia seorang. Ni Ubaidullah, anak muda. Wahaja, mula rasa nak marah. Wamaja, berombak, bergelombang dalam dirinya. Wasara kasabu', dia menjadi seperti binatang buas. Falaqiya fit tariq, dia berjumpa di perjalanannya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Abu Bakar memberitahu kepada dia tentang apa yang dilihat oleh Abdurrahman bin Abu Bakar tentang 3 orang yang menjadi perancang utama membunuh ayahnya Amirul Mukminin. Yang pertama Abi Lu'lu'ah, yang kedua Hurmuzan, yang ketiga Jufainah. Ketika mana pernah dilihat oleh Abdurrahman bin Auf, dilihat oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, ketika 3 orang ni berhimpun dalam keadaan rahsia. Tak kala mereka lihat Abdurrahman bin Abu Bakar, mereka takut, mula rasa gementar, mereka terkejut dan mereka berdiri sehingga jatuh daripada Abu Lu'lu'ah belati yang ada di tangan mereka. Iaitu belati itulah yang digunakan oleh Abu Lu'lu'ah menikam Saidina Umar dan beberapa orang lain yang sedang bersembahyang ketika itu bersama dengan Saidina Umar. Abdurrahman kata, aku tengok dan aku tahu yang menjadi perancang ni 3 orang. Beritahu kepada anak Saidina Umar. Bila dengar cerita macam ni, beri kesang dia nak marah. Mulalah naik panas. Fa'aiqana Ubaidullah bin Umar. Ubaidullah bin Umar mula yakin bahawa ini adalah perancangan golongan Majusi. Terlibat sama dalam perancangan ini 3 golongan yang menjadi perancang utama. Perancang yang sangat teruk. Perancang yang sangat dahsyat. Wabima anna Abi Lu'lu'ah qatala nafsah. Ketika itu diketahui juga Abu Lu'lu'ah telah membunuh dirinya. Fala budda an yaqtula thnaini akharaini qisasan. Dia mesti menghukum dan membunuh 2 orang lagi yang menjadi perancang utama sebagai balasan hukuman qisas, balas, timpal balas terhadap perancangan mereka. Wa akhadha bi tha'ri Umar, dan dia nak mengambil dendam, balas dendam terhadap kematian ayahnya Saidina Umar. Ubaidullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menghunus pedangnya, pergi bertemu dengan Hurmuzan, memenggal lehernya dengan pedangnya, maka membunuhnya. Ubaidullah pula berkata, tak kala dia bertemu dengan Hurmuzan dalam keadaan pedangnya yang berkilat, tiba-tiba ketika itulah Hurmuzan berkata, La ilaha illallah. Dia kata la ilah, tapi tak layan lah Hurmuzan. Ubaidullah tak layan, dia bunuh. Kemudian dia pergi bertemu dengan Jufainah. Dia mengangkat pedangnya di atas tubuh Jufainah dan dia telah membunuh Jufainah. 2 orang ni dibunuh oleh Ubaidullah bin Umar. Ubaidullah pun berkata, tak kala aku mengangkat pedangku di atas Jufainah, dia mula mensalib antara 2 matanya, buat lambang. Dia akak salib, sallaba, dia akak lambang dia, lambang salib yang ada dalam baju dia, dia mula meletakkan antara 2 matanya, lambang salib. Yakni meletakkan salib di atas mukanya, menunjukkan bahawa dia mati dalam keadaan Kristian. Kemudian Ubaid pergi ke rumah Abi Lu'lu'ah kerana dendamnya, kerana marahnya. Dia pergi ke rumah Abu Lu'lu'ah.
mendapati dalam rumah Abu Lu'lu'ah seorang anak perempuan Abu Lu'lu'ah yang masih kecil. Dia membunuh anak perempuan ini dengan pedangnya. Ubaidullah juga mahu untuk membunuh seupaya mungkin semua hamba-hamba daripada Parsi dan Rom. Dia mula tawajjah, berhala menuju ke mana-mana mencari golongan-golongan tawanan-tawanan hamba-hamba yang pernah daripada Parsi dan Rom untuk membunuh mereka. Mulalah mencari-cari dalam keadaan mengamuk. Lakinnal muslimin, tetapi orang ramai tajamma'u alaihi, menerkam, menangkapnya. Wa huwa syahirun saifahu, dalam keadaan dia menghunus pedangnya yang bertitisan darah-darah orang yang dibunuhnya. Amr bin As menghadap Ubaidullah. Berterusanglah Amr bin As bercakap dengannya dan memujuknya. Mula menjinakkannya sehinggalah dia menyerahkan pedangnya kepada Amr bin As. Ditangkaplah Ubaidillah bin Amr dan diletakkan di dalam penjara. Ini anak Sayyidina Umar, kerana dia anak muda, marah, kesan kerana ayah dia dibunuh. Orang-orang Islam mula berselisih tentang sikap Ubaidillah bin Umar ini. Ada yang menyatakan Ubaidullah telah membunuh 2 orang lelaki, membunuh seorang anak gadis Abu Lu'lu'ah. Tidak harus bagi dia buat macam tu. Orang ramai mula bercakap lah, apa Ubaidullah buat macam tu, pergi bunuh orang tak salah. Hatta law thabita ta'amuru Hurmuzan wa Jufaina ala abih. Walaupun sabit perancangan jahat yang dilakukan oleh Hurmuzan dan Jufaina membunuh ayah dia, walaupun mereka merancang, tak sepatutnya dibunuh macam tu. Lianna hadha min haqqil khalifah, kerana hak membalas hukuman bunuh semula terhadap pembunuh adalah tanggungjawab khalifah. Wa huwa tajawaza haqqah, dia telah melanggari hak khalifah dan mencerabuhi hak khalifah. Tak boleh. Bukan kerja dia, kerja kerajaan. Mudah kita bercakap macam tu lah. Tanggungjawab kita, kalau ayah kita dibunuh, wa'iyyazubillah, kita bukan kena cari pembunuh, kita tikam balik. Habis hancur dunia. Orang ramai mula bercakap macam tu. Mula setengah di kalangan sahabat, ada juga yang bercakap. Dia kata, Ubaidillah bin Umar bunuh kerana nak balas dendam. Kerana hukuman kisah, layak dah kena hukuman bagi dia. Kerana dia bunuh. Kerana layak Ubaidullah bunuh 3 orang. Yang lain pula kata, tak boleh bunuh dia hukum kisah macam tu. Tak boleh. Ada pula macam mana ni? Ubaidullah kena hukum macam mana? Ada yang kata Ubaidillah bin Umar kena dihukum kisas. Setengah di kalangan sahabat berpendapat, kerana Ubaidullah telah membunuh 3 orang, dia mesti dihukum kisas kerana bunuh orang 3 orang. Ada sebahagian para sahabat kata, tidak dikenakan hukuman kisas terhadap dia kerana dia bunuh orang kafir. Bahkan mereka menuntut agar diberikan kemaafan terhadap Ubaidillah kerana dia orang Islam. Waqalu, dan orang yang menuntut agar diberikan keampunan kepada Ubaidillah ini berkata, Ab'adallahu Hurmuzan wa Jufainah. Ab'adallahu Hurmuzan wa Jufainah. Allah Ta'ala telah menjauhkan rahmatnya kepada Hurmuzan dan Jufainah kerana 2 orang ni jahat. Wa la'anahumallah. Allah Ta'ala melaknat 2 orang ni. Wa hal turiduna an taqtulu Ubaidallah liyulhiqa abah. Adakah kamu mahu juga bunuh Ubaidillah untuk dia mati sama-sama dengan ayah dia? Wa hal minal ma'qul, adakah munasabah dan logik bahawa Sayyidina Umar dibunuh semalam, hari ini kamu pula membunuh anaknya? Ada munasabah. Malam ayah dia kena bunuh, hari ini kita pakat nak bunuh anak dia pula. Orang akan kata macam mana? Akhirnya mereka bersepakat untuk mengekalkan Ubaidillah bin Umar di dalam penjara seketika dalam pemilihan khalifah. Sebelum ada khalifah nak selesai masalah ni, kita letak dalam penjara dululah. Tak kala Sayyidina Osman bin Affan dilantik menjadi khalifah,
Amr bin As pun berkata kepada Sayyidina Osman, Laqad qatala Ubaidullah thalathatan qabla an takuna anta khalifatan. Ubaidullah telah membunuh 3 orang sebelum engkau menjadi khalifah. Ai lam yahdus hadha fi sultanik. Peristiwa pembunuhan Ubaidullah ini bukan berlaku di zaman pemerintahanmu. Fala mas'uliyata 'alaika fi, tidak ada tanggungjawab ke atasmu tentang persoalan ni. Wa ara an ta'fu anhu, aku berpendapat engkau maafkanlah dia. Ini juga satu persoalan besar. Kita tak berbincang tentang masalah fiqh macam mana, tapi akhirnya fa'atlaqa Osman, Sayyidina Osman pun melepaskan Ubaidullah bin Umar. Wa dafa'a diyatar rajulaini, dan membayar diyah 2 orang lelaki yang dibunuh oleh Ubaidillah dan anak gadis Abu Lu'lu'ah daripada hartanya, malihil khas, daripada harta Sayyidina Osman, bukan daripada harta kerajaan, daripada harta Sayyidina Osman bayar diyah. Ini ijtihad dia. Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab nazak di rumahnya, hampir meninggal dunia, dia pun memanggil anaknya Abdullah. Sayyidina Umar berkata kepada anaknya, Ya Abdullah, wahai Abdullah, ijma'id dain alladhi alayya, tolong kumpulkan hutang-hutang yang menjadi tanggungjawabku. Cuba kamu tengok hutang aku ni banyak mana. Fajama'ahu, anaknya menghimpunkan hutang-hutangnya, dan mendapati hutang Sayyidina Umar 86,000 dirham. Allahu Akbar. 86,000 dirham. Ni hutang ni kadang-kadang orang tak tahu. Orang tengok, oh ni orang hebat ni. Banyak pitih, kereta ada, kereta kerajaan. Dan kadang-kadang orang tak tahu mereka ni berhutang. Pemimpin-pemimpin kadang-kadang terpaksa berhutang. Dia bukan nak kabur ke rakyat. Demikianlah sikap Sayyidina Umar, yang kadang-kadang juga tidak diketahui oleh orang di zaman kini. Faqala Umar, Sayyidina Umar terus berkata, Ya Abdullah, wahai Abdullah anakku, apabila aku mati, fa'addi hadzal dain min mali ali Umar, hendaklah engkau tunaikan bayaran hutang ini daripada harta keluarga Sayyidina Umar. Wa illam yakfi ma lahum lid-dain, jika harta mereka tidak cukup untuk bayar hutang ini, fa akmil hadzal naqs min mali ali Adi, hendaklah engkau sempurnakan baki yang lebih itu daripada harta keluarga Adi. Keluarga Adi terkenal Banu Adi. Di bawah Sayyidina Umar ni, keluarga Sayyidina Umar terkenal Banu Adi, ahli keluarga Adi. Dari kalangan ahli keluarga ni, anak beranak kita ni, ambillah daripada mana-mana ahli keluarga ni. Salah seorang daripada ahli keluarga Sayyidina Umar, nama dia Adi bin Nadlah. Anak kepada Adi bin Nadlah nama dia An-Nu'man. Tak ada dalam kitab ni, tapi kita nak beritahu bahawa ini adalah ahli keluarga Adi. Dan keluarga Adi ini, Sayyidina Umar tidak pernah melantik daripada ahli keluarganya, kaum kerabatnya yang dekat, sebagai pemegang mana-mana jawatan dalam kerajaan di zaman dia. Tak bagi. Salah seorang dia pernah bagi, nama dia An-Nu'man bin Adi bin Nadlah. Dia pernah bagi seorang. Dia pernah bagi kaum kerabat dia. Tiba-tiba Nu'man ni pernah bersyair dengan syair di zaman jahiliyah, memuji-muji Arab. Syair yang dibaca oleh An-Nu'man. Nu'man sebagai seorang pegawai yang dilantik oleh Sayyidina Umar. Kerana dia gembira sangat, dia bersyairlah, dia bercakaplah dengan syair zaman jahiliyah dulu. Bila dia bercakap syair zaman jahiliyah dulu, ada memuji Arab. Siapa cerita pada Sayyidina Umar? Sayyidina Umar beritahu kepada orang yang beritahu tu, beritahu kepada Nu'man, hari ni aku pecah dia. Hari ni aku pecah dia. Nu'man bin Adi bin Nadlah datang bertemu dengan Sayyidina Umar, pujuk, wahai Amirul Mukminin,
Saya bukan bersyair ikut rekaan saya. Saya hanya bersyair tu kerana ingat syair zaman jahiliah. Saja-saja je. Suka-suka je. Sayyidina Umar kata, hak mu saja-saja tu, hak mu saja-saja. Hak pecak dah. Sayyidina Umar kata, aku tak akan bagi. Seorang tu, ni keluarga adik. Sayyidina Umar dalam pemerintahan dia, ia dak beri jawatan-jawatan besar penting dalam kerajaan daripada kaum keluarga dia. Ni polisi Sayyidina Umar Al-Khattab. Abdul Rahman bin Auf pun berkata kepada Sayyidina Umar, Ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, ala tastaqrid hadha ad-dain min baitil mal? Tidakkah boleh engkau pinjam hutang ini daripada Baitul Mal? Ambil duit daripada Baitul Mal, pinjam untuk bayar hutang kamu. Sayyidina Umar kata, Ma'azallah, aku minta lindung daripada Allah. Ana af'ala dhalik, aku buat demikian. Aku guna duit kerajaan buat pinjaman. Hatta la taqula anta wa ashabuka min ba'di, sehingga engkau dan orang-orang yang seumpama engkau selepas aku mati akan kata, tarakna nasibana li Umar, kita pernah memberikan bahagian kita kepada Sayyidina Umar. Mulalah orang bakit, orang kata bukan salah, tapi orang bakit. Sayyidina Umar tak suka orang bakit macam ni. Wasamahnahu fi, kita pernah bertolak ansur dengan Sayyidina Umar ambil Baitul Mal, bayar hutang dia. Wala tuwafiquna ala sadadidain, dan mula kamu kata kami tak setuju sebenarnya bayar hutang Sayyidina Umar ni daripada Baitul Mal. Fa atahammalu taba'atahu indallah, maka aku akan menanggung akibatnya, tanggungjawab ini di sisi Allah nanti. Depan aku setuju belaka, tapi bila aku mati kayak gini, ramailah di kalangan kamu boleh bakit, ungkit. Dan mula kata, kami tak setuju. Aku akan bertanggungjawab di depan Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Umar, tidak. Abdullah bin Umar pun kata, aku akan memberi jaminan hutang engkau semuanya, wahai ayahku yang aku kasihi, dan aku akan menunaikan bayarannya. Dan tak kala Sayyidina Umar dikebumikan, Abdullah berdiri. Anak Sayyidina Umar berdiri di depan ahli syura, pemimpin-pemimpin ahli mesyuarat kerajaan dan golongan muhajirin dan ansar. Abdullah bin Umar memaklumkan tahammulahu, tanggungjawab dia untuk membayar hutang ayahnya yang telah dipertanggungjawabkan. Selepas seminggu daripada pelantikan Sayyidina Osman menjadi khalifah, sehingga Abdullah bin Umar menghimpunkan seluruh harta-hartanya dan telah membayar hutang-hutang kepada tuan-tuannya, Sayyidina Osman sendiri menjadi saksi tentang bayaran Abdullah bin Umar terhadap tanggungjawabnya. Sayyidina Umar pun sebelum ini juga berkata kepada anaknya, cerita sambung balik tadi. Sambung balik. Bukan mati tu sambung balik. Tak. Sambung balik bagaimana Sayyidina Umar berkata kepada anaknya. Sayyidina Umar berkata lagi kepada anaknya Abdullah, Ya bunayya, wahai anakku, pergilah berjumpa dengan Aisyah dan katakan kepadanya, Umar menyampaikan salam kepadamu, wahai Ummul Mukminin. Jangan kamu kata Amirul Mukminin. Jangan kamu kata Amirul Mukminin. Kata Umar, fa innil yaum, kerana aku hari ini, sedangkan aku nazak ni, hari ini, lastu lil mu'minina amiran. Aku bukan lagi pemimpin orang yang beriman. Aku dah. Wa qul laha, katakanlah kepada Aisyah, Sayyidina Umar meminta izin daripadamu agar ia dikebumikan bersama dengan dua sahabatnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Abdullah bin Umar pun pergi bertemu dengan Aisyah, memohon izin untuk bertemu dengan Aisyah. Dalam keadaan mendapati Aisyah sedang menangis dan menangisi Sayyidina Umar Al-Khattab. Aisyah sedang menangis bagaimana Sayyidina Umar ditikam, Sayyidina Umar kemungkinan hampir ajalnya. Aisyah menangis. Abdullah bin Umar datang bertemu dengan Aisyah dan berkata, Yukri'u alaika Umaru as-salam. Sayyidina Umar menyampaikan salam ke atasmu,
wahai Ummul Mukminin. Dia minta izin daripadamu, yukri'u alaiki, wa yasta'zinu minki. Dia minta izin daripadamu, an yudfana bi baitiki ma'a sahibai, agar dikebumikan di dalam rumahmu ini bertemankan dua sahabatnya. Aisyah pun berkata, aku mahu agar satu kubur ruang ini untuk diriku, agar aku bersama dengan isteriku, agar bersama dengan suamiku dan ayahku. Wala uthiranna Umar, tetapi aku benar-benar mendahulukan Sayyidina Umar ala nafsi, ke atas diriku. Qad adhintu lahu, aku izinkan kepada Umar. Abdullah bin Umar pun pulang. Tak kala ayahnya melihat kepulangan Abdullah bin Umar, terus berkata, irfa'uni wa asniduni, angkat aku dan sandarkan aku, kata Sayyidina Umar kepada ahli keluarganya. Sayyidina Umar terus berkata kepada Abdullah bin Umar, ma ladaika ya bunayya, apakah berita yang datang daripadamu wahai anakku yang aku kasihi? Qal alladhi tuhibbu ya amiral mu'minin, ceritanya sebagaimana yang engkau sukai wahai amiral mu'minin. Laqad adzinat Aisyatu laka, sesungguhnya Aisyah telah mengizinkan engkau wahai amiral mu'minin. Sayyidina Umar pun berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang memiliki sekalian alam. Maka syai'un ahamma ilayya min an udfana bi janibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin. Tidak ada sesuatu pun yang paling penting buatku melainkan daripada aku dikebumikan di sisi Rasulullah dan Abu Bakar. Sayyidina Umar terus berkata kepada anaknya, ya Abdullah, wahai Abdullah, unzur, pergi lihat. Idza ana mittu, bila aku mati, unzur, tengok molek, tengok, muka cek molek. Apabila aku mati nanti, bila aku meninggal dunia nanti, fahmaluni, hendaklah kamu bawa aku, summa qif ala babi baiti Aisyah. Kamu kena berdiri di hadapan pintu rumah Aisyah. Jangan masuk terus. Diri dulu depan pintu. Faqul, naklah mula kamu kata ke dia, yasta'zinu Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab minta izin nak masuk. Jika Aisyah izin bagi aku, barulah engkau masukkan aku ke dalam rumahku, dalam rumah itu, dan engkau mulalah mengebumikan aku di sana. Wa in raddatni, jika dia menolakku, faraddani, kamu pulangkanlah aku. Wadfinni fi maqabiril muslimin, engkau kebumikanlah aku di kubur orang ramai. Fa inni akhsha, kerana aku bimbang, antakuna adzinat lilan istihyaan, aku bimbang dia izin kepada aku hari ini sekarang kerana dia malu kepada aku, kerana aku ni amirul mukminin dan aku masih hidup. Dia beri keizinan kerana aku ni, kerana dia malu ke aku, ataupun kerana aku ni amirul mukminin dan aku hidup lagi. Kata ke dia, Fakultu laha ma kana la yaf'ala dhalik. Qalat bala. Aku pun berkata kepada Aisyah, ma kana liyaf'ala dhalik. Apa tidak dia lakukan demikian? Wa qala Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar pun terus bercerita, dakhaltu ala Hafsah, aku pun bertemu dengan Hafsah, saudariku, adik-beradikku. Aisyah, Hafsah berkata, alimtu anna abaka lan yastakhlifa khalifatan min ba'di. Aku tahu bahawa ayahmu tidak akan sekali-kali melantik pengganti khalifah selepasnya. Faqultu laha, kata Abdullah, aku berkata kepada adik-beradikku Hafsah, ma kana la yaf'alu dhalik. Memang dia buat demikian. Memang dia tidak akan lantik pengganti selepas dia. Qalat bala, kata Hafsah, ya, innahu fa'ilun. Memang itulah yang akan dilakukannya. InsyaAllah kita akan sambung semula malam besok.